Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk yang kami pilih adalah kesedaran dan perancangan keluarga dan amalan tradisi kehamilan dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi di Universiti Malaysia Terengganu. Nama ahli kumpulan kami adalah seperti pengenalan. Maksud kaedah perancangan keluarga adalah pendekatan yang diambil oleh pasangan yang belum bersedia untuk hamil atau yang sedang hamil tetapi ingin menjarakkan kelahiran anak-anak mereka. Manakala amalan tradisi pula bermaksud kepercayaan atau tingkah laku atau adat masyarakat yang telah diwarisi sejak dahulu kala. Objektif kajian pertama kami adalah mengkaji tahap kesedaran dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi tentang perancangan keluarga. Manakala objektif kedua kami adalah mengenal pasti amalan tradisi kehamilan yang dipegang oleh mahasiswa-mahasiswi dalam konteks budaya atau nilai keluarga. Sorotan literatur. Kajian lepas yang pertama bertajuk hubungan mahasiswa tentang nilai anak program keluarga berencana dengan jumlah anak. Tujuan kajian ini adalah untuk menyiasat bagaimana pendapat pelajar tentang nilai kadar kanak-kanak berkaitan dengan rancangan program keluarga dan bilangan kanak-kanak yang dikehendaki. Manakala kajian lepas yang kedua bertajuk Ketamadunan Islam dan Adat Resam, kajian awal terhadap penerapan amalan-amalan sunnah dalam menyambut kelahiran bayi. Kepercayaan masyarakat ini berpegang bahawa ada alasan dan kepentingan yang baik di sebalik adat, pantang larang dan ajaran. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah reka bentuk penyelidikan kuantitatif dengan mengedarkan borang soal sidik kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Malaysia Terengganu bagi mendapatkan data kajian. Kami telah mengedarkan borang soal sidik secara rawat kepada 50 orang responden UMT yang terdiri daripada pelajar tahun 1, 2 dan 3 daripada pelbagai fakulti seperti FPEX, FPSM, FTKKA dan FSSM. Kaedah pensampelan rawat bertujuan yang digunakan dalam kajian ini adalah untuk mengkaji variasi dan penumpuan dalam pemahaman serta amalan responden dari pelbagai jenis latar belakang. Borang soal sidik yang telah diedarkan ini terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, B dan C yang mengandungi maklumat demografi responden, 5 soalan berskala dan 5 soalan berskala Likert dan 5 soalan berstruktur. Kajian ini juga telah menggunakan kaedah statistik deskriptif untuk menganalisis data yang berbentuk skala Likert yang akan ditunjukkan dalam bentuk jadual, carta pie dan graf bar. Dapatan kajian, terdapat 5 responden demografi, salah satunya ialah jantina, agama, bangsa, fakulti dengan tahun. Pelajar lelaki pula 5 pelajar bersamaan dengan 10%. Perempuan terdapat 40 orang bersamaan dengan 90%. Agama Islam 41 pelajar bersamaan dengan 82%. Hindu pula 2 orang pelajar bersamaan dengan 4%. Manakala Buddha 7 orang pelajar bersamaan dengan 14%. Dan lain-lain pula ialah kosong. Tahun dibagi kepada 3 iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tahun 1 11 orang pelajar bersamaan dengan 22%. Tahun 2 ialah 30 pelajar bersamaan dengan 60%. Dan tahun 3 bersamaan dengan 9 pelajar iaitu 18%. Fakulti terbagi pada 4 iaitu FPEX, FSM, FSSM dengan FTTKI. Terdapat 22 orang pelajar bersamaan dengan 44%. FPSM terdapat 11 orang pelajar 22%, dengan FSSM 10 orang pelajar 20%, dan akhir sekali FTTKI 7 orang pelajar 14%. Dapatan kajian bahagian B iaitu tahap kesedaran dan pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi tentang perancangan keluarga. Bagi soalan 1 dan soalan 2, responden banyak memilih tidak pasti. Apabila di soalan 3, responden berpendapat sangat setuju, paling tinggi iaitu seramai 30 orang. Manakala soalan keempat dan kelima juga memilih tidak pasti. Majoritinya tahap kesedaran mahasiswa dan mahasiswi masih rendah. Dapatan kajian bahagian C iaitu mengenal pasti amalan tradisi kehamilan yang dipegang oleh mahasiswa atau mahasiswi dalam konteks budaya atau nilai keluarga. Bagi soalan pertama, beliau berpendapat adat melenggang perut semasa mengandung bagi bangsa Melayu.
Selain itu juga, soalan kedua, bangsa Cina berpendapat kawalan ketat daripada ahli keluarga agar bayi tidak susur atau cacat dan penjagaan makanan mengikut yin dan yang dapat membawa keharmonian dan kesejahteraan. Soalan ketiga pula, upacara menjelang kelahiran seperti membaca mantra dan doa agar bayi tersebut membawa keuntungan daripada bangsa India. Soalan keempat pula, 3 bangsa akan menerusi mengekalkan tradisi masing-masing. Akhir sekali, soalan kelima, mereka berpendapat menggunakan khidmat bidang kampung manakala sekarang menggunakan khidmat terlatih. Dengan penyelesaian, perbincangan kajian di Universiti Malaysia Terengganu menunjukkan kurangnya kesedaran pelajar tentang perancangan keluarga dan tradisi kehamilan. Cara penyelesaian, mengadakan kempen kesedaran. Universiti Peluang bekerjasama dengan PKU untuk mengadakan kempen dengan menjemput penceramah seperti pakar sakit puan dan bidan. Dan yang kedua adalah penambahan subjek. Penambahan subjek perancangan keluarga ke dalam mata pelajaran seperti sains kesihatan, biologi atau sosiologi agar meningkatkan pemahaman pelajar. Yang kedua adalah memberi bahan bacaan efektif kepada pelajar. Menyediakan bahan efektif ringkas seperti visual mengenai kepentingan perancangan keluarga, iaitu memanfaatkan buku dan risalah untuk menarik minat pelajar dan meningkatkan kesimpulan. Kajian menunjukkan bahawa kesedaran perancangan keluarga di dalam mahasiswa perlu ditingkatkan. Perancangan keluarga memberi peluang kepada mahasiswa untuk membuat keputusan mengenai masa depan keluarga mereka dan memahami pentingnya perancangan keluarga untuk membantu membentuk keluarga yang sihat dan sejahtera. Menjadikan mahasiswa generasi yang bertanggungjawab dan berdaya saing. Usaha yang berterusan dan insentif perlulah dilakukan oleh Institut Pengajian Tinggi untuk meningkatkan kesedaran perancangan keluarga di dalam mahasiswa dan memastikan pembentukan sumber manusia yang berkualiti dan masyarakat yang berwawasan pada masa hadapan.